Bismillahirrahmanirrahim. Tersebarnya berita Islam. Walaupun pada mulanya dakwah itu disampaikan secara sembunyi, hanya segelintir sahaja di kalangan bangsawan yang menerima Islam. Yang lainnya terdiri dari kalangan fuqara, orang-orang fakir, dan hamba abdi. Justru merekalah yang lebih merasai kezaliman dan penindasan jahiliah. Di samping dapat menilai kebenaran Islam itu dari wajah keikhlasan dan budi pekerti luhur segelintir bangsawan yang menerima Islam, angkatan pertama ini tidak perlu dibuktikan dengan mukjizat yang besar, kerana kesucian hati mereka dapat menerima Islam dengan hanya sekadar mendengar berita wahyu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun pada awalnya Nabi menyebarkan Islam secara sembunyi, tetapi ramai yang masuk Islam. Yang masuk Islam ni dikenal as-sabiqun al-awwalun, golongan yang awal-awal masuk Islam. Kebanyakan mereka adalah orang miskin, orang fakir, orang dhaif, orang muda. Sedikit sahaja di kalangan mereka orang bangsawan. Sedikit saja orang tua. Kebanyakannya orang muda-muda, orang fakir, orang miskin. Mereka ini masuk Islam dengan hidayah secara langsung daripada Allah. Tak payah tengok mukjizat Nabi. Tak ada mukjizat. Dengar Nabi cerita, tahu dah Nabi ini benar, Nabi ini tak bohong. Terus masuk Islam dengan mudah. Mereka mendapat keistimewaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sebut dalam satu hadis, jangan kamu maki sahabat-sahabat aku, iaitu as-sabiqun al-awwalun, golongan yang awal. Sesungguhnya secupak yang didermakan oleh mereka ini tidak sama dengan emas sebesar bukit Uhud yang dibelanjakan oleh mereka yang kemudian. Emas besar bukit Uhud, berapa trilion dah tahu harganya. Tak sama dengan secupak beras, secupak gandum. Pahala yang dibelanjakan oleh as-sabiqun al-awwalun, mereka yang awal-awal masuk Islam. Mereka mendapat kelebihan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini disebut oleh Nabi kepada Khalid bin Walid. Khalid bin Walid seorang sahabat juga, sama sahabat yang masuk Islam kemudian. Bila Khalid bin Walid berbalah dengan Abdurrahman bin Auf, orang termasuk dan as-sabiqun al-awwalun, Khalid maki ke Abdurrahman bin Auf kerana balah. Nabi kata, jangan maki kepada sahabatku yang awal masuk Islam. Secupak yang dibelanjakan oleh mereka ini tak sama emas sebesar bukit Uhud yang dibelanjakan oleh orang lain. Akhirnya berita kedatangan Islam dan kerasulan Muhammad SAW diketahui oleh setiap rumah. Golongan mustad'afin menjadi jumlah paling ramai yang menerima Islam kerana inginkan kebebasan dari keburukan jahiliah yang telah lama dirasai keburukannya. Apatah lagi mereka sangat memerlukan kepada perubahan ke arah kebaikan. Seterusnya dakwah tersebar laksana air yang menumbuhkan rumput di sana sini. Allah Ta'ala jadikan agama Islam berkembang macam rumput yang disirami oleh air hujan, tumbuh tak boleh nak sekat. Ini adalah kurnia daripada Allah Ta'ala. Walaupun jumlah mereka tidak besar sehingga memungkinkan bertindak menentang sebarang kemungkinan,
tetapi Islam telah berjaya menembusi setiap keluarga dan kabilah yang besar di kalangan bangsa Quraisy. Kiranya sebahagian dibahagikan menurut kabilah, maka kita dapati berlaku seperti berikut. Di mana kaum Quraisy yang tinggal di Mekah ni ada kabilah-kabilah, keluarga-keluarga. Siap-siap kabilah ada yang mewakili masuk Islam. Mewakili masuk Islam. Siap-siap kabilah. Yang pertama, mereka yang Islam dari kalangan Bani Hashim. Bani Hashim ialah kabilah Nabi SAW. Bani Hashim, keturunan Hashim bin Abdul Manaf. Ummul Mukminin Khadijah binti Khuwailid, Ali bin Abi Talib, Ja'far bin Abi Talib, Ummul Fadl, ada lilam, dah salah je. Ummul Fadl binti Al-Haris, Ubaidah bin Al-Haris, Asma binti Umais, bukan Amis, Umais, salah je. Ain, Umais. Asma binti Umais. Salah je ni penyakit tulah sawami ni. Salah je. Yang kedua, di kalangan Bani Umayyah. Bani Umayyah, Uthman bin Affan. Sayyidina Uthman, salah seorang khalifah. Khalid bin Sa'id, Umaynah, mengikut satu riwayat Umaymah, dua riwayat. Umaymah binti Khalid. Hatib bin Amr, Hatib, bukan Halib, itu salah saja. Hatib dengan T, Hatib. Abdullah bin Jahsh, Abu Ahmad bin Jahsh. Fatimah, isteri kepada Abu Ahmad. Yang ketiga, di kalangan Bani Makhzun, Abu Salamah bin Abdul Asad, kalangan Bani Makhzun. Abu Salamah bin Bani Asad, suami kepada Ummu Salamah radhiyallahu anha. Ayyash, bukan Ayyash bin Abi Rabi'ah. Ammar, bukan Ammar, Ammar bin Yasir. Asma, isteri Ayyash. Yasir bin Ammar, bukan Yasir bin Amir, Yasir bin Ammar. Yasir ni anak Ammar bin Yasir. Sumayyah binti Ghiyas, bukan Khiyas, Ghiyas dengan ghin. Sumayyah binti Ghiyas. Al-Arqam bin Abil Arqam. Yang keempat, di kalangan Bani Taim, Abu Bakar As-Siddiq. Talhah bin Ubaidillah, bukan bin Abdullah, bin Ubaidillah. Talhah bin Ubaidillah. Amir bin Fuhairah, bukan Fuhairah. Amir bin Fuhairah. Bilal bin Rabah. Yang kelima, di kalangan Bani Adi, Sa'id bin Zaid bin Naufal. Di mana ini adik ipar kepada Sayyidina Umar. Ayah dia Zaid bin Naufal ialah seorang yang tak semua berada. Belum lahir Nabi Muhammad SAW, dia dah tak semua berada. Dia beriman kepada Allah, dia tak minum arak. Dia tahu tentang lahir Nabi akhir zaman. Menunggu-nunggu tak mati, tak sempat dia. Tapi anak dia masuk Islam. Sa'id ni salah seorang 10 sahabat yang dijanjikan syurga oleh Nabi SAW. Sa'id bin Zaid. Fatimah binti Al-Khattab, ini adik Sayyidina Umar. Ammar, ada 2 M. Ammar bin Rabi'ah. Nu'aim bin Abdullah. Waqid bin Abdullah. Khalid bin Al-Baqir. Amir bin Al-Baqir. Ayyash, bukan Ayyash bin Baqir. Yang keenam, di kalangan Bani Zuhrah, Sa'ad bin Abi Waqqas.
Ini salah seorang sahabat 10 yang membuka negeri Parsi. Pengelima yang dilantik oleh Sayyidina Umar bin Khattab memimpin bala tentera Islam menawan negeri Parsi. Sa'ad bin Abi Waqqas. Ada orang kata kubur dia di China, tu tak betul. Kubur dia di Madinah, dia tak mati di China. Berarti Sa'ad lain aku. Sa'ad lain salah. Orang ziarah China kata kubur Sa'ad bin Abi Waqqas. Kerana Sa'ad ialah sahabat yang besar yang bertaraf menteri pada Sayyidina Umar. Sayyidina Umar panggil balik, duduk di Madinah bersama dengan dia dan mati di Madinah. Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf, ini juga sahabat yang besar, salah 10 sahabat. Amir bin Abi Waqqas, Abdullah bin Mas'ud, Al-Muttalib bin Azhar, Khabbab bin Al-Arat. Yang ketujuh di kalangan Bani Saham, Khunais, bukan Khunis, Khunais bin Huzaifah, Khunais bin Huzaifah, Huzaifah, Hafsah binti Umar. Yang ke-8 dari kalangan Bani Jamah, Hatib bin Al-Haris, isteri Hatib Fatimah. Khattab bin Al-Haris, isteri Khattab, nama dia Fukaiha. As-Sa'ib bin Uthman. Yang ke-9 dari kalangan Bani Asad, Az-Zubair bin Awam, kalangan Bani Asad. Yang ke-10 dari kalangan Bani Amir, Abu Ubaidah Amir bin Jarrah, Sulaid bin Amr. Yang ke-11 dari kalangan kabilah yang lain, Suhaib, bukan Muhaib, Suhaib, itu salah dia. Suhaib bin Sinan, bukan Sanan. Suhaib bin Sinan Ar-Rumi, Mas'ud bin Rabi'ah, Muammar bin Al-Haris, bukan bin Habib, itu salah dia tu. Al-Haris. Amr bin Absah As-Salmi, As-Sulami, bukan As-Salmi, As-Sulami. Zaid bin Harisah, Uthman bin Maz'un, Qudamah bin Maz'un, Abdullah bin Maz'un, isteri Abdullah, Ramlah. Itu adalah as-sabiqun al-awwalun, orang-orang yang awal masuk Islam, generasi awal yang disebut as-sabiqun al-awwalun, yang disebut di dalam Al-Quranul Karim as-sabiqun al-awwalun radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah Ta'ala redha pada mereka dan mereka redha kepada Allah, yang mendapat kelebihan lebih daripada sahabat-sahabat yang lain kerana kedudukan mereka yang tinggi di sisi Allah. Sikap orang-orang Quraisy di peringkat permulaan, wallahu a'lam.